Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Hari ini 28 Oktober bersamaan dengan 11 Rabiul Awal, dan kita pun tahu besok bahawasanya adalah hari keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita bersama-samalah mengimarahkan ataupun berselawat ke atas Nabi sebanyak yang mungkin, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Kita zahirkan rasa kasih sayang kita kepada baginda, sebagaimana baginda amat merindui kita dan baginda akan nantikan kita di akhirat kelak, di padang mahsyar nanti, insya-Allah. Baik, jadi kita bersiaran secara langsung dari Assalamualaikum TV Hijrah, dan pagi ini kita ada beberapa perkongsian, dan sebenarnya kita nak menyentuh tentang memimpin keluarga ke syurga. Ini impian kita. Yang ada anak, nak anak masuk syurga, ada isteri, nak isteri masuk syurga. Semua orang, ini adalah peranan kita, bahawasanya kita nak bina syurga dalam rumah kita, dan kita kalau boleh nak bina rumah kita dalam syurga. Bila dah ada rumah dalam syurga, dan macam kita lah, kalau dah beli rumah mesti dah ada penghuninya. Maka semoga kita semua menjadi penghuni syurga. Mehlah kita bawa ahli keluarga kita semua masuk syurga, ramai-ramai masuk pula jadinya. Dan kepada rakan-rakan kita yang live di Facebook seperti Liz Kaiman, siapa lagi? Rosdin Sama. Ini akan sahabat-sahabat kita selalu live bersama kita di dalam Facebook. Nur Syakira Salihah. Siapa lagi? Nur Hayati, Hajatina, Ramli Kasah. Terima kasih kami ucapkan, dan teruskan share dan berkongsi. Sila ajukan sebarang komen ataupun soalan. InsyaAllah kita akan bersama dengan anda sebentar lagi untuk menjawab segala persoalan. Dan insya-Allah hari ini seperti biasa kita akan mulakan dengan satu hari satu ayat pengisiannya, dan hari ini kita memilih ayat yang ke-6 daripada surah At-Tahrim. Izinkan saya baca maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan bakarannya manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat yang keras kasar layannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Allahu Akbar. Jadi kalau kita lihat daripada maksud ayat ini, ada satu bentuk amaran buat kita bahawasanya neraka itu keras dan ada penjaganya yang sangat taat kepada Allah, dan begitu keras layanannya. Jadi kita kalau boleh nak jauhilah tempat ini, kita nak pergi satu tempat lagi, iaitu ke dalam syurga. Dan difahamkan juga, kita tahu bahawasanya sepanjang bulan Maulidur Rasul ini kita telah berkongsi pelbagai aspek tentang bagaimana kepribadian Nabi Muhammad SAW, dari sudut baginda sebagai seorang usahawan, seorang ikon, pemimpin. Dan pemimpin ada banyak juga kategori, pemimpin kepada negara. Dan hari ini kita beri tumpuan kepada pimpinan baginda di dalam keluarga. Dan syukur Alhamdulillah kita bersama dengan seorang jurulatih utama Tadabbur Center yang bertempat di Bangi. Orang ini memang menjadi antara ustaz kegemaran saya. Saya selalu sangat dengar bagaimana ilmu beliau boleh, dia kata dalam Al-Quran, saya ingat sampai sekarang, dalam Al-Quran ini dia ibarat CCTV. Allah rakamkan kisah di sini, digabungkan dengan kisah di sini. Masya-Allah, Allah izinkan ilmu yang diturunkan untuk kita semua sebagai satu rahmat Allah. Saya perkenalkan Ustaz Muhammad Syari Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita depan mata, masya-Allah akhirnya. Jadi Ustaz, hari ini pilihannya surah At-Tahrim. Mungkin kita nak bertadabbur bersama Ustaz, mungkin boleh bantu kita lah. Terima kasih pada Cik Abu Talib dan TV Al-Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadi. Ayat yang dibacakan tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat ini seharusnya kita fahami sebagai tujuan perkahwinan. Kadang kita memasang niat berkahwin hanya kepada kepuasan, kemahuan, nafsu semata-mata, sedangkan
ayat ini mengajar apakah tujuan kamu mendapat pasangan ataupun isteri. Ia hanyalah sebahagian daripada misi menyelamat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada api neraka. Jadi bila kita berkahwin, ya Cik Abu Talib, Ya, saya. kita ada isteri, kita ada anak-anak. Mereka inilah yang Allah Ta'ala perintahkan daripada ayat ini, yang menjadi tanggungjawab kepada insan yang bernama suami, insan yang bernama isteri, insan yang bernama ayah, insan yang bernama ibu, untuk faham tugas sebagai ayah ibu bukan sekadar untuk makan, minum, pendidikan, tetapi untuk menyelamatkan mereka daripada api neraka. Dan ayat yang dibacakan ini sebenarnya ada cerita di belakangnya, tetapi ringkas katanya, amaran yang diberikan di dalam ayat ini adalah kepada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala jadikan peristiwa yang membabitkan isteri Nabi berkenaan peringatan kepada seluruh para sahabat. Subhanallah, kita menyangkakan isteri-isteri Nabi sudah boleh rasa selesa kerana bersuami ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendek kata, free ticket to enter paradise. Ya. Suami aku Rasulullah. Tetapi kalau kita tengok ayat-ayat sebelumnya, ia menunjukkan jangan rasa selesa. Itu bukan jaminan kamu ke syurga. Kamu kena pelihara diri kamu, wahai Hafsah radhiyallahu anha, wahai Aisyah radhiyallahu anha, daripada anasir-anasir yang boleh membawa kalian kepada api neraka. Dan Rasulullah kena terus mendidik para isterinya untuk memelihara diri daripada api neraka. Jadi kalaulah generasi terdahulu ditegur oleh Allah jangan rasa selesa, kita yang bukan hidup zaman Nabi, yang bukan bersuamikan Nabi, yang bukan beristerikan Aisyah dan Hafsah, lebih-lebih lagi perlu memelihara diri. Dan bila begitu amaran yang Allah turunkan, saya teringat satu surah, mungkin Ustaz boleh bantu saya lah, surah Taghabun, ayat yang ke-15. Tadi kita ada berbincang sikit, iaitu di mana ada dinyatakan antara maksudnya adalah seperti harta, isteri dan anak itu merupakan satu fitnah. Begitu besar bahasanya peringatan Allah. Dan saya teringat juga satu ceramah tentang bagaimana Nabi Nuh AS ketika baginda nak mengajak anak dia untuk naik dan anaknya tidak mahu, dan Allah tegur Nabi Nuh bahawasanya itulah hakikatnya bagi anak-anak yang tidak mahu mendengar nasihat dan sebagainya lah. Jadi adakah itu menjadi satu petanda bahawasanya anak-anak, isteri, harta ini merupakan satu fitnah ke ataupun satu amanah? Macam ni Ustaz nak buat pilihan? Okey, ayat yang dirujuk oleh Cik Abu Talib tadi tu memang betul daripada surah Taghabun. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah. Orang yang salah faham boleh jadikan ayat ini sebagai sebab untuk tak kahwin. Aku tak nak kahwin lah. Ini fitnah berlaku ni. Aku nak berpuasa saja, aku nak beribadah saja. Harta-harta ni semua melalaikan anak-anak semua ni fitnah. Quran kata fitnah. Sekejap, sabar, faham betul. Sebentar. Fitnah yang dimaksudkan pada ayat berkenaan adalah kamu sebenarnya diuji. Bukan ayat tu menyebabkan mudahnya kita berkata anak-anak ayah ni semua fitnah berlaku, mengganggu ayah, lalu dia meninggalkan anak-anaknya. Bukan begitu maksudnya. Bila kamu dapat anak, kamu diuji Allah. Sejauh mana kamu bertanggungjawab mendidik anak itu ke arah kebaikan. Jadi cara kita memandang anak berdasarkan ayat tadi mestilah dengan pandangan aku diuji Allah dengan anak ini. Adakah anak ini menambah kelalaian aku? Atau anak ini dapat aku tukar menjadi aset yang berharga bila aku mati nanti? Jadi kalau anak itu menjadi anak yang saleh, dia bukan fitnah. Kalau harta itu disedekahkan, ia bukan fitnah. Tetapi sebaliknya, anak yang makin membesar, tidak dibesarkan agamanya. Harta yang makin membesar, tidak diwakafkan untuk agama, yang tu fitnah. Itu fitnah. Dan itu fitnah itu agak relevan dengan soalan daripada sahabat kita di Facebook, Nurhayati Ismail. Soalannya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kita nak mulakan langkah untuk membimbing keluarga ke syurga di saat anak-anak telah dewasa
dan agak sukar untuk menerima teguran. Apakah langkah pertama yang perlu dilakukan? Terima kasih Ustaz. Ini menyebut kepada apa yang Ustaz katakan tadi, anak-anak semakin membesar. Tapi anak-anak ni bila dah makin besar, sukar untuk ditegur. Dan situasi anak membesar sukar ditegur ini bukan berlaku di zaman kita ni. Zaman Nabi-Nabi juga telah dirakamkan. Betul. Jadi macam mana Ustaz dalam situasi ini, kita nak buat macam mana? Bila Cik Abu Talib sebut Nabi-Nabi pernah menghadapi, di situ inspirasi kita lah. Pertama sekali kita kena ingat, bukan kita orang pertama yang ada masalah, anak aku dah besar panjang, tak apa nak dengar dah apa aku cakap. Baik. Kerana Nabi Nuh tadi pun pernah menghadapi situasi di mana anak tidak mendengar cakap. Sampai ke hujung perjuangan baginda pun, satu orang anak berkenaan memilih untuk kufur. Tetapi dari satu sudut, bila ditanya langkah pertama kan, so langkah kedua, langkah ketiga tu nantilah. Langkah pertama saja. Jadi langkah pertama ni, dan bagi saya langkah pertama adalah segala-galanya. Dia kena bermula daripada jangan putus asa berdoa. Sebab kita bercakap pasal anak yang dah besar panjang. Maksudnya anak tu dah jarang bersama dengan kita. Kita dah merelakan dia melakukan kehidupan sendiri dengan isteri dan anak-anak. Jadi sudah bila berjauhan begitu, langkah pertama dan bagi saya segala-galanya adalah ibu bapa jangan meninggalkan doa untuk anak-anak. Memohon pada Allah agar mengampunkan dosa anak-anak. Kerana ini antara senjata yang paling penting agar anak itu dilembutkan hati seandainya mereka memilih untuk tidak dengar cakap ataupun bergelumang dengan dunia yang melalaikan. Baik. Jadi kalau bercakap pasal langkah pertama, ambillah sikap Nabi Yaqub alaihi salam yang tidak pernah berputus asa daripada mendidik dan mendoakan anak-anaknya melakukan perubahan. Dan di akhirnya anak-anak dia yang dah besar panjang berubah pun. Alhamdulillah. Berkat pada power of doa. Masya Allah. Dan saya nak memetik satu hadis riwayat Al-Bukhari dan Al-Muslim daripada Nabi Muhammad SAW, bahawasanya baginda bersabda, bermaksud setiap kamu adalah pemimpin dan kamu semua bertanggungjawab terhadap orang yang di bawah jagaanmu. Jadi bercakap orang yang berada di bawah jagaanmu ni, bagi suami, orang yang berada di bawah jagaan dia adalah isteri dan anak-anak. Tapi kalau kata sekeluarga, suami, isteri, anak-anak menjadi tanggungjawab bersama. Jadi kalau melihat tanggungjawab ni, apa yang patut kita lakukan berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW ni? Okey, hadis tadi tu hadis yang panjang sebenarnya, tetapi asasnya adalah setiap kamu adalah pemimpin. Baik. Kamu dipertanggungjawabkan dengan siapa di bawah kepimpinanmu. Dan Nabi menghuraikan lagi, lelaki warrajul ra'in ala ahli baiti wa huwa mas'ulun anhum. Lelaki adalah pemimpin kepada rumah tangganya. Dia mesti bertanggungjawab memberikan makanan, minuman, kediaman, keselamatan, kerana nafkah tidak dipertanggungjawabkan kepada wanita. Tetapi dalam hal membesarkan anak-anak, menariknya hadis ini diteruskan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa hiya mas'ulatun anhum. Wanita pun termasuk dalam wanita pun termasuk dalam pengembala. Wanita pun termasuk dalam pemimpin rumah tangga, dalam erti kata mentaati suaminya, menjaga keaiban dan kerahsiaan suaminya, dan ulama tafsirkan sebagai membesar, mendidik bersama dengan suami agama dalam diri anak-anak mereka. Jadi hadis ini memang menunjukkan tanggungjawab mendidik anak-anak bukan hanya kepada ayah, tetapi juga kepada mak. Dan menariknya Al-Quran sangat highlightkan peranan ayah dalam hal mendidik, kerana akhir-akhir ini orang macam saya yang bernama ayah hanya sibuk memikirkan kerja, pendapatan, duit, tetapi melupakan tugas yang lebih penting, mendidik anak. Seolah-olah diswastakan kepada maknya. Walhal ia adalah tanggungjawab bersama. Tepuk sebelah tangan takkan berbunyi. Jadi kedua-dua kena mainkan peranan. Bila Ustaz cakap macam tu, dia terus macam masuk dalam kalbu saya, di mana memang kita semua dalam keadaan hari ini agak risau.
dalam keadaan ialah keadaan yang sebegini rupa, ayah, ibu semua sibuk dalam mencari urusan untuk menguruskan kehidupan dunia. Penting Ustaz, kehidupan dunia ni apa nak dihidangkan untuk makan, pakai, ini penting. Kita hidup di dunia hari ini, kita bercakap tentang dunia realiti hari ini. Dan bila bercakap tentang itu, Nabi Muhammad SAW juga pergi berjuang, berperang, jadi pemimpin, ada urusan nak dibantu kepada para sahabat, nak berdakwah dan sebagainya. Rasulullah SAW juga turut sibuk. Ada anak-anak, mungkin ada tak sifat-sifat Rasulullah yang mungkin kita boleh jadikan, semestinya boleh dijadikan contoh? Mungkin Ustaz boleh kongsikan apakah tauladan yang boleh kita belajar pada Nabi Muhammad SAW? Allahumma salli ala Muhammad. Nabi orang yang paling sibuk. Paling kurang ada 4 tugas Nabi. Pertama, dia Rasulullah. Rasulullah ni maksudnya wahyu tak berhenti lagi. Quran diturunkan, dan kita kena faham bila Quran turun, Nabi bukan terus bacakan pada para sahabat. Nabi akan menghuraikan kepada para sahabat sampai faham. Ya, seluruh para sahabat kena mendengar Al-Quran yang baru diturunkan. Kat situ sahaja mengambil masa. Baik. Pendek kata, tugas pertama Tok Guru. Tugas yang kedua, Nabi sebagai Perdana Menteri, sebagai Presiden, sebagai Ketua Negara yang kena menguruskan bukan sekadar kaum Muslimin, Aus, Khazraj, Ansar, Muhajirun, tetapi juga Yahudi dan Nasrani dalam Madinah. Juga duta-duta dari negara asing. Nabi kena bersiap sedia. Baik. Nabi juga menjawat sebagai komander perang. Mana-mana misi peperangan, Nabi kena mengetuai mesyuarat dan mengetuai peperangan. Dan Nabi juga adalah imam kepada Masjid Nabawi setiap solat fardu. Nak royaknya, nak sebutnya sangat sibuk, tetapi Nabi sangat disayangi oleh isteri-isteri baginda kerana Nabi sangat menjadi teladan dalam hal-hal berbakti, berkhidmat kepada isteri-isterinya. Hari ini ramai orang berjaya dalam bisnes, tetapi rupanya ada masalah rumah tangga. Hari ini ada orang gairah berpolitik, tetapi anak-anak di rumah tak dapat rasa kasih sayangnya. Lihat Nabi SAW. Kita ambil beberapa contoh ya. Bila kita study hadis ini, satu ketika Safiyah, salah seorang isteri Nabi min ahlil kitab, dia cari Nabi ada masalah nak luahkan. Lalu dia mendapati Nabi sedang beriktikaf di masjid. Lalu Nabi pun mendapati Safiyah datang dan mereka berbual-bual sesama mereka. Maknanya ada masalah yang dibincangkan. Dan selesai masalah itu diluahkan. Kita tak tahu apa masalah yang Safiyah luahkan radhiyallahu anha. Tetapi Nabi menemani Safiyah pulang ke rumah. Nabi tidak kata, okey, abang nak sambung iktikaf, boleh tak yang balik sendiri. What a great common sense. Dan tidak setakat itu, Safiyah juga ni dalam perjalanan pulang ataupun pergi ke Khaybar, di mana Nabi menghulurkan lutut baginda bagi membantu Safiyah pijak naik ke atas ba'al, naik ke atas unta berkenaan. Bagi saya Safiyah boleh naik sendiri. Tapi kenapa Nabi menghulurkan lututnya yang sangat mulia untuk dipijak oleh si isteri? Teladan apakah ini? Gentleman, orang kata hari ini romantik lah. Dan memang Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi ini dia tidak mengalami kehidupan maharaja, raja-raja. Nabi jahit sepatu, selipar yang terkoyak. Nabi sendiri mengambil susu daripada lembu ataupun kambing. Nabi mengecapi kehidupan sebagaimana semua orang lelaki-lelaki di rumah. Dan dia membantu isteri-isterinya. Bagaimana Nabi boleh memberikan masa di sebalik kesibukan, lalu alasan apa kita nak beri pada hari ini untuk tidak boleh teladan kepada Nabi? Sangat seimbanglah. Dia sangat jelas cara hidup Islam pada batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua isteri pastinya mendambakan suami yang kepribadian seperti Rasulullah SAW yang sangat romantiknya, sangat sopan santunnya, menjaga keluarga dan sebagainya. Dan Rasulullah juga dikatakan, Ustaz, bantu saya untuk menjelaskan situasi begini. Kalau kanak-kanak kecil nampak Rasulullah daripada jauh, dia orang kejar tau dengan kerumun Nabi Muhammad SAW. Saya dengar ada satu ceramah tu bahawasanya baginda ni disayangi oleh kanak-kanak sebab baginda sangat menyantuni kanak-kanak. Kan kalau kata baginda yang mana datang dulu, dia akan dukung, dia akan kendong.
Kalau ada lagi yang nak merangkul tubuh badan baginda, baginda kata kepada sahabat, bantulah baginda, rangkullah baginda. Bagaimana Rasulullah SAW juga menyantuni cucu-cucu baginda kan. Kalau solat, kalau kita lah anak kita tengah solat, dia duduk atas badan kita, habis solat memang kita ceramah 7 jam Ustaz. Tapi 7 jam. Bagaimana baginda Rasulullah SAW sangat menyantuni anak-anak kecil. Kita dengan anak-anak, nanti dulu sibuk, bapak tak nampak ke bapak tengah kerja ni? Kejap nanti. Itu saya buat macam itulah. Nah, di sini saya nak bertaubat hari ini. Saya nak bertaubat. Ya, Ustaz, boleh tak kita tegur semua hati-hati ibu bapa, ayah lah terutamanya. Bagaimana kita nak santuni anak-anak yang dulu kita nantikan, kita keluar, kita dodol, kita azankan. Bila dah besar sikit, kita rasa dia tidak begitu penting dalam hidup kita. Macam mana Ustaz? Kana khuluquhul Quran. Apa yang Nabi buat, semua itu adalah hasil didikan wahyu. Segala yang Nabi buat, termasuk kepada anak-anak dan kanak-kanak, termasuk anak-anak perempuan baginda seperti Fatimah radhiyallahu anha, semuanya adalah tafsiran kepada Al-Quran. Nak ambil mana, nak ambil siapa kalau bukan baginda? Kita ambil contoh ya, Fatimah pernah datang ketika Nabi mengendalikan majlis. Nabi menghentikan majlis berkenaan, mempersilakan Fatimah datang, dan Nabi mengucup dahi Fatimah dan mempersilakan duduk di kiri atau di kanan majlis baginda. Kita lah kalau ceramah, anak datang, mana tak kita marahnya, kita kecamnya, termarah mama dia. Tak jaga anak pula. Tetapi Nabi sebaliknya tidak pedulilah. Oh, dia nak kata apa? Ini anak aku. Jadi Fatimah itulah yang membesar di kemudian harinya, ya, jiwanya sangat besar. Dialah yang mengusap luka pada ayahnya, darah tidak berhenti kerana topi besi yang menembusi pipi Nabi di dalam peperangan Uhud. Dia cuci, dia bersama dengan Nabi ketika susah dan senang. Pernah Nabi SAW dilontarkan najis oleh Uqbah bin Abi Mu'aid. Inilah dia Fatimah yang telah menyapu, mengelap, mengesat najis daripada terkena tubuh ayahnya dan memarahi kafir-kafir Quraisy pada waktu itu. Fatimah menggalang ganti function arwah Khadijah, bondanya alaihi salam. Jadi tuan-tuan, Nabi dalam kehidupannya sangat memandang kanak-kanak dan anak-anak ini tidak sebagaimana zaman itu, yang menghina anak-anak perempuan, yang pantang nampak kanak-kanak yatim piatu. Anak-anak perempuan akan diambil kesempatan untuk sekeh kepala ke, untuk jadikan khadam ke, untuk jadikan hamba ke. Tetapi Nabi SAW sebaliknya. Jadi perkara ni yang perlu kita bawa ya ke dalam kehidupan kita, menghormati dan melihat anak-anak ini sebagai aset masa depan negara. Dan Ustaz, mungkin juga kita nak kongsikan bagaimana Rasulullah SAW menyantuni anak-anak yatim. Sebab ada antara kita ni, kalangan kita, barangkali kita ada anak-anak saudara yang yatim. Barangkali kita kenal jiran kita ni ada anak yatim. Dan kita ni, kita suka anak yatim dan sebagainya, tapi kita tidak betul-betul faham bagaimana Nabi Muhammad SAW santuni anak-anak yatim. Mungkin sebagai contoh, mungkin Ustaz boleh berikan beberapa contohlah sifat Nabi, sikap Nabi menyantuni anak-anak yatim. Sallallahu alaihi wasallam pernah yatim. Maka sebab itu cara dia memandang anak-anak yatim barangkali berbeza daripada orang yang tidak pernah mengenal keyatiman. Alam yajidka yatiman fa'awa. Jadi if you want to be a good leader, you must be a good follower. Dia kena starting daripada ada pengalaman jadi yatim piatu. Dan kerana Nabi ada pengalaman menjadi orang yang kehilangan kasih sayang mak dan ayah, orang yang kehilangan tempat pergantungan dan kediaman, tetapi ada orang ambil Nabi untuk diberikan perlindungan. Sebab itu pantang Nabi nampak anak-anak yatim, melainkan Nabi akan berkasih sayang, ya, dan mengisyaratkan betapa rapatnya baginda dengan anak-anak yatim di syurga ini seandainya mereka bersabar dengan musibah yang menimpa mereka. Jadi pengajaran buat kita tuan-tuan, jangan memandang anak-anak yatim itu dengan pandangan masyarakat biasa yang menganggap mereka golongan yang kurang bernasib baik. Yang sepatutnya adalah kita merasakan perasaan mereka, seolah-olah kalau aku duduk di tempat mereka,
Jadi kalau hati kita keras, susah nak ada perasaan untuk menghulu bantuan, mengambil tanggungjawab, kerana bukan mudah sampai ke satu tahap boleh ambil anak yatim tu menjadi jagaan, menjadi peliharaan kita. Tetapi Nabi SAW sebaliknya, di mana baginda kerana ada pengalaman menjadi anak yatim, dan itu hikmah yang sangat besar daripada Allah agar nanti bila kamu jadi pemimpin satu hari nanti, kayuko negara Islam itu adalah bagaimana mereka bertindak kepada anak-anak yatim. Kalau anak-anak yatim terbiar dan harta anak-anak yatim pula dia rampas dengan sesuka hati, itu tanda negara itu walaupun maju membangun sebenarnya akan runtuh dalam masa terdekat. Kerana tidak mengambil berat harta anak yatim baitul mal, dan tidak pula mengambil berat kebajikan anak-anak yatim. Jadi kita kalau boleh ahli keluarga kita yang kalau kita tahu ada antara kalangan ahli keluarga kita lah jauh ke dekat yang ada anak yatim, santuni mereka, bantulah mereka insya-Allah. Dan Ustaz, kita pun tahu macam lagu Tan Sri P. Ramlee, sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri. Kalau kita hari ini suami isteri ni tidak sah lah katanya, saya tak pernah dengar lagi lah mana-mana keluarga ataupun suami isteri yang tidak pernah terasa hati, termasam muka, tidak bercakap, terjadi ada kemaafan di situ lah, tidak bercakap kan, tidak bertegur siapa. Jadi perkara itu kita nak tahu juga, pastinya Rasulullah SAW juga pernah diuji dalam keadaan adalah isu rumah tangga dan sebagainya. Tapi semua itu kita nak simpan dahulu. Kita akan berehat seketika. Kepada sahabat-sahabat kita berada di Facebook, terima kasih seperti Nur Ain Hebat, Kak Sabah, Syaizatul Siddiq, Nur Mala, semua ini kita akan bersama dengan anda sebentar saja lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana ya. Alhamdulillah, masih lagi bersama kami. Terima kasih sahabat-sahabat saya yang berada di Facebook yang bertanyakan pelbagai soalan. Sebentar saja lagi nanti saya akan bacakan beberapa soalan. Terima kasih Boboski, Faizal, Mamat Balkis, Maznah Ayub Mas. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah teruskan berkongsi di Facebook. Dan Ustaz, dalam situasi tadi tu, sedangkan lidah lagi tergigit, Ustaz pernah tak bermasam muka ke dengan isteri? Kita tanya depan-depan terus. Pernah tak Ustaz? Rumah tangga yang tidak pernah teruji, itu cerita kat planet Pluto. Baik Ustaz, jadi dalam situasi begitu, apakah yang menjadi satu contoh dan tauladan cabaran atau ujian yang Nabi Muhammad SAW hadapi, dan apa yang Nabi lakukan? Mungkin kita ayah-ayah ni kan buntu kan, kita ni perkataan kita agak terhad, kita kurang nak bercakap sangat, kita lebih banyak mendiam. Isteri kata tak cakap pun, dia paksa kita bercakap. Kita tak boleh nak bercakap. Bagi dia bagaimana nak cakap kan? Bagi dia bagaimana santuni situasi begitu? Kekuatan suami, apabila rumah tangga diuji, isteri bila rumah tangga diuji, memang kena berpuasa perkataan tu. Kerana realiti hari ini, perkataan itu boleh bertukar menjadi peluru yang menembak hati sama ada si isteri ataupun si suami, hingga semakin memburukkan keadaan, dan di akhirnya mangsanya adalah anak-anak. Jadi orang yang benar-benar bertakwa pada Allah dalam hal-hal rumah tangga yang diuji, dia faham ada waktu lebih baik aku berdiam diri. Dan bila kita rujuk sirah Nabi SAW pernah tidak pergi kepada mana-mana isterinya 1 bulan. Nabi meninggalkan isterinya semuanya 1 bulan kerana sebulan sebelum itu 9 orang isteri-isteri baginda telah punyai perasaan cemburu kerana ada kalangan isteri-isteri Nabi yang daripada orang-orang Ansar yang berharta lebih daripada isteri-isteri yang lain, sehingga ada yang merasakan mereka dah nampak Rasulullah tu suami yang mesti memberikan sedikit harta. Dia dah tak nampak Rasulullah, dia nampak suami aku. Jadi abang boleh tak bet tangan tu? Contohlah kan. Tapi isteri-isteri Nabi tidaklah minta Karno Rino tu, tidaklah. Tetapi biasalah ada keinginan untuk ada sedikit harta, untuk ada sedikit pakaian baru.
Tetapi Nabi berkata, aku tak mampu itu semua. Kau kenal aku siapa? Aku bukan ada kemampuan untuk ada kelebihan macam raja-raja dan maharaja. Maka Nabi sangat kecil hati, ya, sedangkan lidah lagi tergigit. Sebab rumah tangga Nabi, rumah tangga manusia yang dididik oleh wahyu, bukan rumah tangga malaikat yang tak ada perasaan cemburu. Jadi Nabi terasa, Nabi beriktikaf, Nabi mengadu pada Allah. Selepas 1 bulan, Nabi kembali pada isteri-isterinya. Nabi membacakan ayat yang baru diturunkan, iaitulah daripada suratul Ahzab. Ya ayuhan Nabi, kulli azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alain umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Maksudnya, wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, kalau kalian mahukan kehidupan dunia yang sangat rendah ini dan segala perhiasan-perhiasannya, maka silakan. Aku akan berikan sagu hati dan pisahkan kamu, yakni perceraian, dengan cara yang baik. Tetapi di akhirnya kesemua isteri-isteri Nabi memahami ini adalah peringatan daripada Allah. Mereka memilih untuk tarik balik kenyataan. Mereka tidak sanggup untuk diceraikan oleh Nabi ketika Allah memberikan Nabi pilihan itu, dan mereka stay dengan Nabi dalam keadaan lebih insaf lah. Jangan minta yang bukan-bukan. Betul, Masya Allah. Jadi itu antara cara mungkin barangkali yang kata asingkan tempat tidur tu semua, adakah itu menjadi satu ajaran atau menjadi satu amalan untuk kita menegur isteri? Asing tempat tidur ada dalam surah Nisa apabila isteri sudah naik ke satu tahap yang disebut nusyus, di mana kita menemui qara'in, bukti-bukti curang. Selagi tidak ada bukti, hanya cakap-cakap, maka jangan dilakukan apa yang surah Nisa sebutkan. Ya, iaitulah bermula daripada fa'izuhunna, memberikan peringatan dengan lemah lembut, ya, wahjuruhunna fil madanya, dan jika tidak ada perubahan, masih tidak sedar kesilapan itu, benda dah jadi, saya ada bukti, tapi masih tak nak dengar dan cuba nak justify lagi, okey tak apa, peringkat kedua tinggalkan daripada kamar ataupun berpisah, abang tidur kat luar. Tapi kalau masih juga tidak ada keinsafan, tidak menginsafi, benda ada bukti, maka dia ada peringkat-peringkat seterusnya seperti pukul di tempat yang tidak mencederakan. Itu isu dalam surah Nisa, tetapi membabitkan isteri yang curang. Dan contoh-contoh tertentu saja, ya. Dan kami sangat faham bahawa Nabi Muhammad SAW sangatlah penyayang pada isteri-isterinya. Bagaimana dia memanjakan isteri. Bagaimana kalau sahabat-sahabat tengok, Masya Allah ya Rasulullah, tengok cara kamu memanjakan isterimu, Masya Allah, mereka pun cemburu lah. Dia teringin sangat nak jadi nak buat macam tu dekat isteri mereka sendiri, kan. Dan ada juga mengatakan bahawa cemburu melihat bagaimana Rasulullah menyantuni anak-anak kecil dan sebagainya. Rasulullah ni tak ada aspek yang tak ada yang sempurnanya lah, semuanya lengkap, dan subhanallah. Dan ini saya nak memetik beberapa petikan ayat daripada surah Ibrahim ni, Ustaz, daripada ayat 24, 25, 26. Izinkan untuk saya bacakan maksudnya. Tidakkah engkau, ni ayat 24, ya. Mungkin penonton di rumah juga boleh ambil Al-Quran, buka muka surat 257, ayat ke-24, surah Ibrahim 24, 25, 26. Saya bacakan maksudnya. Tidakkah engkau melihat, wahai Muhammad, bagaimana Allah mengemukakan satu perbandingan, iaitu kalimah yang baik adalah seperti sebatang pohon yang baik, yang pangkalnya, akar yang tunjangnya tetap teguh, dan cabang pucuknya menjulang ke langit. Dan ayat ke-25, dia mengeluarkan buahnya pada tiap-tiap masa dengan izin Tuhannya, dan Allah mengemukakan perbandingan itu untuk manusia supaya mereka beringat, mendapat pelajaran. Dan ayat ke-26, dan bandingkan kalimah yang jahat dan buruk samalah seperti sebatang pohon yang tidak berguna dan mudah tercabut akan akar-akarnya daripada muka bumi, tidak ada tapak baginya untuk tetap hidup. Jadi di sini kita melihat bagaimana pentingnya bahawasanya peranan ibu ayah ini untuk menjadi tunjang, pohon yang rendang, teguh, di mana anak-anak boleh berteduh merimbun bersama tu, Ustaz. Bagaimanakah kita boleh belajar daripada ayat 3, potongan ayat ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'.
ayat ini mengajar kepentingan mendidik anak proses by proses. Maksudnya kita memulakan mendidik anak dengan kalimah tayyibah. Yang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mentafsirkan kalimah tayyibah ini sebagai la ilaha illallah. Jadi anak kita mesti dibesarkan dengan memahami tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Tetapi apa selepas tu? Adakah sekadar anak boleh sebut siapa Tuhanmu Allah? Maka pokok adalah gambaran kepada proses pendidikan anak, di mana tidak berpada dengan akidah yang merupakan akar. Ia mesti berkembang menjadi batang yang kuat tempat bersandar, yang disebut oleh Nabi SAW sebagai as-salatu asluha. Maka bila anak sudah faham Allah itu adalah ilah, dia tak boleh sekadar sebut di mulut, dia tak boleh sekadar pengetahuan agama, dia mesti diterjemah dan dibuktikan dalam bentuk committed kepada solat. Dan anak yang menunaikan solat perlu melalui proses seterusnya, iaitulah di mana akhlak selepas solat. Bagaimana solat membentuk akhlak? Sebagai contoh, dalam solat anak-anak kita dia belajar satu benda, jangan cakap bukan-bukan dalam solat. Walaupun baca hadis pun tak boleh dalam solat. Mesti follow apa yang Nabi telah lakukan dalam solat. Baik. Very fixed speech. So di luar solat apa anak-anak patut belajar? Maka perkataan kita ni pun kena selalu pantau. Kalau dalam solat salah sebut baca apa-apa, boleh batal semayang. Sebab yang dibolehkan hanya perkataan-perkataan tertentu. Maka di luar daripada solat, anak juga mesti diajar. Tadi ya Fatihah, faham dalam solat ada perkataan-perkataan tertentu. Maka kat luar pun jangan bercakap benda bukan-bukan. Perhatikan perkataan kamu tu. Baik. Biar ada perasaan apa orang panggil accountability, transparency, istighfar apa yang telah kita ucapkan pada hari ini. Mungkin ada salah silap di mana-mana, mencederakan hati orang. Jadi kalaulah proses ini dipatuhi, maka jadilah anak-anak kita seumpama pohon yang rendang tadi, yang boleh berteduh, orang datang berteduh. Ya, orang dapat lihat keluarga kita sebagai satu contoh untuk diteladani. Itulah lebih kurang makna ayat berkenaan. Baik, alhamdulillah. Jadi kita boleh belajar sesuatu. Jadi inilah peranan ibu bapa, dan selalu kita faham bahawasanya rumahku syurgaku. Dan bila kita buat satu kajian ke atas anak-anak remaja yang kadang-kadang berpelesiran di luar kan, Ustaz. Bila kita lihat di rumah, suasana di rumah tidak dapat memenuhi kemauan kekosongan dalam hatinya, maka anak-anak lebih selesa hidup dunianya di luar daripada dalam rumah. Betul. Setuju. Kalau seandainya ada sesuatu yang kita boleh belajar daripada Nabi Muhammad SAW, bagaimana Nabi Muhammad SAW walaupun rumah yang begini Ustaz katakan tadi bukan hidup seperti maharaja yang ada segalanya, TV plasma ke apa, tak ada masa tu. Walaupun kita rumahnya mungkin sekarang ni kecil, dalam keadaan sekarang ni kita perlu duduk sedikit lebih kurang situasi PB ni, dan kita nak pastikan bahawasanya ayah ibu ni kalau boleh nak pastikan suasana rumah tu walaupun dia kecil, bukan besar dari saiz ni, tapi dia besar di hati anak-anak. Macam mana kita nak belajar sesuatu daripada Nabi Muhammad SAW supaya kita imarahkan rumah tu menjadi rumah yang barakah, yang Allah sayang, Allah suka, yang ada turun rahmat dalam rumah tu. Mengharapkan rahmat dan belas kasihan kepada rumah yang barangkali kecil, ya, memerlukan kepada kita mengadu dan memohon bantuan daripada Allah. Rahmat ni benda yang bukan boleh datang daripada baca buku. Kalau parenting dia boleh dapat daripada baca buku. Nak memperbaiki cara bercakap dengan anak, boleh belajar daripada seminar-seminar online. Baik. Tetapi bercakap pasal rahmat ni dia kena doa. Rabbana atina min ladunka rahmah. Dan kesan daripada doa inilah gua yang sempit pun jadi selesa bagi pemuda Al-Kahfi. Rumah yang sempit pun boleh menjadi sebab untuk rasa tenang dan bahagia. Kerana ada saja orang rumahnya besar-besar, tetapi baginya neraka. Ya, naudzubillah. Jadi rahmat ni memerlukan kita memohon. Dan yang kedua, kita tidak boleh lari daripada teladan-teladan daripada nabi-nabi. Sebagai contoh, kita bercakap pasal surah Ibrahim ini. Nabi Ibrahim ada satu teladan penting yang saya kira ayah-ayah kena kembalikan karakter itu, iaitulah mendengar. Pendengar yang baik
Ya. Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya, tetapi dia masih memberikan telinga. Nak, fanzur madza tara. Bagi pendapat pada ayah. Itu perintah Allah, tidak perlu meminta pendapat daripada anak, ia mesti ditunaikan. Tetapi mengapa Ibrahim merendah diri, menghadap anaknya, belajar bersemuka? Sebab banyak kita ni masalah sapu bawah kapet. Ya, just follow je lah. Ini perintah Allah. Ayah suruh buat je lah. Dah, kita berdepan, kita kena menghadapi anak tu. Jangan biar dia pendam. Jangan sampai kita tidak memberi telinga, lalu anak mencari di luar sana order orang yang boleh bagi telinga. Lalu adalah sikap empati, sikap memberi perhatian, sehingga anak itu, ya, sebab satu benda yang kita belajar daripada ahli-ahli syurga, Abu Talib, dia orang suka bersembang. Ahli syurga. Dia suka bersembang. Alal ara'i. Jadi kalau nak mewujudkan baiti jannati, nak menjemput syurga masuk dalam rumah, kena ada suasana sembang tu. Jangan duk mengadap gadget, WhatsApp, Facebook saja. Dia kena ada suasana sembang masa makan. Jadikan waktu makan haram daripada gadget. Kena banyakkan bersembang. Sebab kalau suasana bersembang tidak wujud sejak daripada kecil, usah mengharaplah bila anak dah besar panjang, dia boleh untuk bersembang, sharing masalah. Sedangkan bila tidak sharing, itulah dia mula jadi bom jangka. Tunggu masa meletup dan lari daripada rumah. Na'udzubillah. Kita tak nak tu lah Ustaz. Dan bersembang tu bukanlah sembang kosong. Sembang tu jadi sembang cerita pasal orang dah jadi membawang Ustaz. Itu kita tak nak. Kalau boleh sembanglah benda yang baik. Dan Ustaz, bila Ustaz sentuh tentang dunia hari ini dikelilingi dengan cabaran media sosial dan sebagainya. Tidak boleh tidak juga kadang-kadang kita ada ternampak Ustaz, ada beberapa perkongsian di sosial media. Kehidupan hari ini, hal rumah tangga dikongsikan di laman sosial. Di media sosial. Contoh, isteri aku gini sekian-sekian. Suami aku macam ni. Lepas tu dia bergaduh pula suami isteri dalam media sosial Ustaz. Lepas tu Ustaz, yang paling tak seronoknya kita tengok, dia tanya netizen. Okey, yeah and nay, atau yes or no. Dia nak ceraikan isteri dia, bagi pendapat kepada orang ramai. Kalau orang ramai pilih kata buat undian, ramai kata ceraikan dia bini kau, maka diceraikan. Kalau orang ramai kata tak apa, boleh maafkan balik, satukan, dia akan bersatu balik. Sehingga kan begitu sekali Ustaz, kehidupan ni bergantung kepada sosial media ni Ustaz. Mungkin Allahu Akbar, kita tak tahu hidup akhir zaman ni, mungkin kita boleh jadikan satu panduan daripada kisah Nabi Muhammad SAW. Pada Rasulullah pernah tak baginda bercerita tentang hal rumah tangga kepada orang lain? Kita diharamkan daripada mendedahkan keaiban suami atau isteri kepada khalayak awam, apatah lagi netizen, ya. Sebab itulah di antara ciri isteri yang salihah dan suami yang saleh menurut surah An-Nisa saya sempat belik tadi, ayat 34, hafizat lil ghaib bima hafizallah. Ini ciri yang sangat diperlukan oleh isteri-isteri dan suami-suami di akhir zaman, di zaman di mana perasaan boleh dijelaskan di media sosial. Di mana hafizat lil ghaib adalah kualiti di mana si isteri sangat memelihara dirinya dan keaiban suaminya ketika suaminya tiada di sisinya. Baik. Suami tak ada atau isteri tak ada, dia tak akan bercakap yang tidak baik kepada suami atau isterinya. Hafizat lil ghaib bima hafizallah. Dan juga hafizat lil ghaib bima hafizallah juga ditafsirkan oleh para ulama sebagai, ya, jangan sekali-kali mendedahkan keaiban, ya, dan rahsia-rahsia yang sepatutnya hanya kamu, sesama suami kamu dan isteri kamu saja mengetahui. Kita ambil teladan sekali lagi pada cerita dalam surah At-Tahrim. Baik. Di mana Nabi berpesan kepada Hafsah, yang hari ini aku haramkan madu kerana kamu dapat rasa bau daripada mulutku. Padahal tak berbau pun mulut Nabi. Ia hanyalah rencana yang dilakukan oleh Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anhuma. Tiba-tiba Hafsah yang diamanahkan untuk jangan bagi tahu sesiapa aku haramkan madu, Baik. share
Bukan dekat Facebook pun. Ya. Share dengan kliknya pun. Aisyah. Dan Aisyah ni bukan orang lain. Madunya juga. Tetapi turun suratul Tahrim. Masya Menegur. Bukan 1, 2, 3 ayat. Suratul Tahrim tu sendiri tu turun. Ayat yang kita bincang tadi tu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang menjadi peringatan yang sangat tegas betapa Allah Subhanahu wa taala sangat memberi amaran hatta kepada isteri-isteri Nabi. Perkara yang suami amanahkan sebagai rahsia, simpanlah sampai mati rahsia berkenaan. Baik. Jadi perkara ini adalah amanah kepada kita. Jadi pedulikanlah tuan-tuan. Apa orang buat kat Facebook tu pedulikan. Kita ikut Islam, kita ikut Quran. Jangan ikut perangai-perangai yang tidak baik daripada orang lain. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan kebanyakan para penonton kita di sini Ustaz, terdiri daripada ibu-ibu yang duduk di rumah dan sebagainya, ayah-ayah yang jauh bersama dengan anak-anak, dan anak-anak pun dah besar, barangkali dah ada cucu dan sebagainya. Kadang-kadang terfikir, ada anak kadang mengadu, mak saya ada masalah begini-begini, abang berangai macam ni, mak abang tak ada kerja dah mak, sekian. Mak ayah mana yang tak risau akan anak-anak? Tapi kita nak tengok sejauh manakah tanggungjawab kita sebagai ibu ayah yang mungkin kita juga akan meningkat usianya, Ustaz. Nak tahu jugalah bagaimanakah tanggungjawab kita terhadap anak-anak yang dah ada keluarga sendiri, ada anak. Adakah kita perlu ambil tahu sampai sehingga makan minum beliau dan sebagainya, pekerjaan beliau dan sebagainya. Bila mereka dah berkeluarga, maksudnya lepaslah tanggungjawab mereka pada suami mereka. Macam mana, Ustaz? Sebagai ibu bapa, saya ni tak ada pengalaman lagi, anak dah besar panjang. Jadi bolehlah cakap kan. Tetapi mudah-mudahan jadi peringatan dan pesanan bersama. Kita kena keep reminding lah. Jangan tinggalkan anak-anak. Kononnya sudah boleh berdikari. Pandai-pandailah suami dia tegur, pandai-pandailah isteri dia tegur. Kerana sikap yang kita kena ambil adalah sikap Nabi Yaqub alaihi salam. Di mana baginda yang sudah ada anak-anak yang besar panjang, sudah beristeri, sudah beranak pinak, tetapi tidak putus asa mendidik anak berkenaan dengan didikan-didikan yang mengembalikan mereka kepada agama. Jadi hal ini memerlukan kepada kreativiti. Jangan sampai menyebabkan anak-anak yang dah besar panjang menganggap ayah sebagai tukang khutbah, asyik-asyik nak bercakap, nak tegur. benda yang saya punya telinga pun panas nak dengar. Kita pun kena pandai untuk mendekati anak-anak. Sebab kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita walaupun sudah besar panjang. Kita bukan nak masuk campur urusan perkahwinan, urusan rumah tangga, tetapi memberikan pesan dan peringatan itu kewajipan supaya anak tidak terus lalai dengan kehidupan bandarnya, dengan kehidupan mencari pendapatannya. Tapi macam mana kita nak bagi tahu anak-anak kalau kita sendiri yang dah berusia ni juga lalai, juga tidak beringat. Jadi bagaimana hati yang mati nak mengingatkan hati-hati yang mati. Jadi saya mencadangkan agar ambil teladan Nabi Yaqub alaihi salam. Kerana ia adalah cerita anak-anak yang dah besar panjang, tetapi si ayah tidak putus asa dalam mendidik anak-anak sampai ke satu tahap anak mengenal yang mereka rupanya lalai selama ini. Lalu kembali ke pangkal jalan dan bertaubat. Jangan putus asa, jangan putus asa. Itu ayat yang kata kunci sangat penting hari ini juga. Dan Ustaz, pastinya kita hidup berkeluarga ni, usaha kita dah usaha, tegur kita dah tegur, kasih sayang telah kita lemparkan juga. Tapi kita faham bahawasanya keluarga bahagia dan sebagainya adalah doa. Dan kita lihat bagaimana para Nabi tadi kita dah menyentuh juga tentang Nabi Nuh, tetap berdoa walaupun anaknya lalai, dan telah pun Allah tegur bahawasanya anak kamu tu bukanlah anak yang seperti yang kamu jangkakan. Dan Nabi Muhammad SAW juga tidak pernah putus asa berdoa. Ustaz, mungkin boleh tak kongsikan, ada tak petikan-petikan doa yang mungkin boleh kita amalkan, kita kongsikan para penonton ni, insya-Allah boleh, supaya agar keluarga kita ni keluarga yang kita nak biar dia sejuk je mata memandang di hati dan juga masuk ke syurga, insya-Allah. Sebaik-baik doa kita ambil daripada Quran, dan kita boleh lihat ada doa dan kita dapati para ulama mengambil daripada satu ayat dalam suratul Hujurat, ayat yang ke-7, lalu kita tukar dia jadi dalam bentuk doa. Baik. Jadi kalau para penonton boleh follow saya, itu lebih baik. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan
waj'alna minar rasyidin. Wahai Tuhan kami, campakkanlah kepada hati kami rasa cinta kepada iman. Kami suka perkara-perkara yang meningkatkan iman. Kami tidak bermusuh dengan isi-isi yang membawa kami kepada iman. Dan campakkanlah kami perasaan benci kepada perkara-perkara kufur, perkara-perkara fasik dan perkara-perkara dosa yang kami tidak sedari. Dan jadikanlah kami dari kalangan orang-orang yang kekal di atas jalan yang lurus. Rasyidin bermaksud orang yang memilih jalan yang lurus dan boleh kekal di atas jalan yang lurus. Ya, bukan mudah di akhir zaman untuk jadi rasyidin. Kerana masing-masing lebih suka untuk mengikut arus perdana. Masing-masing lebih suka untuk mengikut perangai netizen yang lain. Rasyidin adalah orang yang tegas dengan prinsip dan dia tahu ramai orang melakukan satu perkara, tetapi kerana doa ini dia ada satu perasaan untuk berjaga-jaga. Betul ke apa aku buat ni? Bukankah ini benda fasik? Bukankah benda ini benda dosa? Allah bantulah kami untuk ada perasaan benci pada perkara dosa. Hadirkanlah kami perasaan cinta kepada perkara-perkara iman. Jadi bila kita sebut kami dalam doa tu, jangan fikir orang lain, fikir anak kita, fikir pasangan kita. Walaupun anak tu kecil ke, anak tu besar panjang ke, anak tu duduk jauh daripada kita ke, doa ni senjata. Mudah-mudahan dengan asbab doa ini yang kita tidak putuskan daripada melafazkannya selepas solat fardu, anak-anak dapat barakah daripada doa ini, insya-Allah. Insya-Allah. Amin, ya, amin ya rabbal alamin. Dan juga bila bercakap tentang ilmu parenting ni, kisah Luqman Al-Hakim ni sangat masyhur, dan di tangan saya ni ada dua buku yang tadi saya terpandang, saya kata masya-Allah, tabarakallah, ini adalah buku yang mesti dimilikilah abah-abah kan, ibu-ibu seperti saya. Insya-Allah mudah-mudahan ini menjadi satu rujukan lah ya, penambahan ilmu selain daripada rujuk daripada sunnah dan Al-Quran. Ini dia seperti di bawah teduhan kisah Al-Quran daripada Syahari Abdul Rahman, dan juga indahnya pesan Luqman Al-Hakim juga petikan daripada Syahari Abdul Rahman. Orang di sebelah saya ni, jadi kita ucapkan jutaan terima kasih Ustaz atas perkongsian ni. Ada rezeki ada umur kita jumpa lagi Ustaz ya, kongsi lagi tips-tips kita insya-Allah. Baik, mudah-mudahan semuanya yang sedang menonton ni semoga Allah berbahagiakan kita di dunia dan juga di akhirat kelak insya-Allah. Kita doalah, doa jangan putus harapan, semoga Allah bawa kita pergi ke dalam alam yang abadi, iaitu alam syurga insya-Allah. Kita akan berehat seketika kembali selepas ini.